الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وهدانا إلى سبيل الهدى ووعد المتقين بالجنة المأوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang saya hormati sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepadanya. Mudah-mudahan dengan takwa dan taat ini kita akan berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Muslimin yang saya hormati sekalian, kita bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat, satu hari raya mingguan, untuk kita bersama-sama mendengarkan nasihat daripada imam dan khatib. Kerana nasihat adalah benda yang penting, adalah benda yang mesti diadakan dalam masyarakat manusia, kerana manusia adalah satu jenis makhluk yang sentiasa lupa dan lalai. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berilah peringatan wahai Muhammad, wahai ulama-ulama, kepada orang-orang yang masih lagi lalai. Mudah-mudahan nasihat, tazkirah, peringatan kamu itu akan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wahai muslimin yang saya hormati sekalian, satu daripada amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita buat pada hari Jumaat dan malam Jumaat, iaitu disunatkan kita baca surah Al-Kahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah aw lailatih, usima min fitnatid dajjal." Hadis rawahu Muslim. Barang siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat semalam, yang ngorek semalam dikirakan malam Jumaat. Siapa maghrib hari ni, siapa baca dalam masa ni, diselamatkannya daripada tipuan Dajjal. Ulama ada mari hurai apakah rahsia yang orang baca surah Kahfi akan dapat selamat daripada Dajjal. Antaranya dalam surah Kahfi ada beberapa kisah Ashabul Kahfi, kisah Gajah Zulkarnain, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan beberapa kisah 4-5 kisah yang lain, yang semua kisah itu boleh menjadi pedoman dan pengajaran yang berharga kepada kita dalam hidup yang penuh dengan fitnah ini. Wahai hamba Allah, mungkin dalam khutbah yang ringkas ini, mungkin saya ambil satu cerita daripada suratul Kahfi yang Allah Ta'ala wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah ini, iaitu kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam pergi syari ilmu, pergi mengaji dengan seorang Nabi Allah, iaitu Nabi Khadar ataupun Nabi Khidir. Satu daripada keratan ayat yang mencerita hal ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Tatkala Nabi Musa dan seorang sahabatnya
Nabi Musa erat seorang sahabat jadi teman dalam musafir, kerana Nabi SAW lari kita musafir sore. Sekurang-kurang kena 2 ke atas. Boleh semaya jemaah sekali, boleh menolong satu sama lain. Itu faedah musafir pasal yang beramai-ramai. Wahai hamba Allah, tatkala Nabi Musa berhenti di satu tempat untuk makan, makan tengah hari, dan ada lagi lah sebahagian daripada ikan makan yang Nabi Musa makan, menu dia ikan makan sebelah, tinggalnya sebelah yang lain untuk nak makan malam hari pula, sebab perjalanan masih lagi jauh. Maka tatkala makan ikan sudah, berangkatlah 2 orang tu. Dia dapati kata terlupanya sahabat Nabi Musa. Dalam tafsir kata nama Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun terlupa ikan sebelah lagi. Sehingga Nabi Musa dengan dia berakat dan sapa satu tempat wasa lapar tu. Maka Nabi Musa bertanya kepada sahabatnya, wahai Khidir, wahai Yusha, hari mana makan kita lebih tak ada tengah hari dah. Hari kita makan pula pasal lapar tu. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrah. Maka jawabnya sahabat dia, wahai Nabi Musa, tidakkah kita tengah hari tadi kita berhenti di satu batu besar, kita makan situ, panas tengah hari, kita cari batu besar awak teduh, kita makan situ. Dan aku terlupa ikan yang lebih lagi sebelah tu di batu tadi. Hak naknya, wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah yang melupakan aku melainkan syaitan. Syaitan, wahai hamba Allah, segala kebaikan kita lupa. Mungkin Al-Quranul Karim yang kita biasa ngapa masa kita ngaji tadika kecil-kecil hari tu. Masa kita ngaji Quran dengan cikgu ngajar Quran, kita ingat surah Yasin, surah Tabah, surah gapo. Siapa learning umur 3-40 lupa habirah, maka ingatlah itu syaitan yang menyelupakan kita, wahai hamba Allah. Lupa syaitan. Dalam kisah yang sama, seseorang manusia apabila diberi nikmat, semasa lapar, ingat kepada Allah Ta'ala. Semasa dia senang, semasa dia dah ada apa-apa yang dia nak, dia ada duit nak beli gapo pun boleh, maka ramai daripada manusia yang terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh ambil juga sini. Buat makan sekenyai sudah, tinggal kenyai dah ni, perut kenyai dah ni. Tinggal ikan ni. Maka pergi dengan serta merta. Begitu juga wahai hamba Allah, kalaulah masa kita dulu ngaji hari tu Mekwi 450 kok ataupun duk pondok 200 kok seminggu cekak dah itu. Kena makan dengan cuma, takut tak cukup. Beli beras, kering, wah murah-murah, takut tak padan duit hak Mekwi ni. Tetapi siapa lah ni gaji 2-30 ribu. Hasilnya masuk sehari-hari mungkin beribu sehari. Dulu dia sembahyang jemaah di masjid, dulu dia baca Quran sejuh sehari, tetapi learning jemaah pun jara-jara, Quran sepipi sehari pun tidak boleh. Wahai hamba Allah, ingatlah itu, nikmat semacam itu bukan nikmat yang Allah Ta'ala beri untuk saya, tetapi mungkin beri dengan sebab dia nak beri kita galik dalam dosa, terlupa dia, maka Allah Ta'ala akan ambil, akan panggil klik kita cari dia dengan kita tidak ada nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan beri tangguh kepada manusia. Aku akan nak beri mungkin cubaan-cubaan yang kita dapat rasa nikmat-nikmat yang kita terasa hari ini. Ingatlah biar baik, gunalah biar baik. Biarlah nikmat yang diberi itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kau Tuhan tambahkan nikmat kita menjadi orang yang paling jauh dan kau lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi wahai hamba Allah, daripada kisah yang sama juga. Tatkala Nabi Musa dah berjumpa dengan Nabi Khidir, dia jalan 2 hari itu musafir bersama. Satu daripada peristiwa yang berlaku iaitu masuk dalam satu kampung.
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Nah, masuk satu kampung, dia minta makin ni daripada ahli kampung. Fa abau ayyudayyifuhuma, tapi ahli kampung tak ada siapa nak terima tetamu. Pakat katuk itu, kedekuknya ahli kampung tu. Sutai kampung, orang lagi minta air segelas ya. Lagi minta makan ni, sepinggir ya. Pakat katuk itu berlaku. Nauzubillah min zalik. Kampung yang penuh dengan orang yang bakhil. Jangan kita jadi kampung yang semacam itu, wahai hamba Allah. Tetamu. Tetamu yang adalah satu daripada kewajipan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia muliakan tetamu yang datang ke singgah rumahnya. Pentingnya, tak ada siapa nak buka pintu rumah Nabi Musa dan Khidir, tubik daripada kampung saat ni, nak pergi tempat kampung lain. Maka didapati ada satu pagar, dinding yang renyuk dan belok dah. Dinding yang nak balik dah. Maka Nabi Khidir ambil tangan dia, pergi pauk, beki dinding hok nak balik, biar dia betul cacat semula. Lalu tu Nabi Musa pun tak puas hati ya. Nabi Musa kata, wahai Khidir, kita minta upah apa? Saat ni kita minta satu gelas minum air je tak wih kita. Ni kita tolong beki pagar dia ni. Kita minta upah. Maka Nabi Khidir kata tidak. Aku ada hikmat di belakangnya. Gapo hikmatnya? Yang Nabi Khidir celai kepada Nabi Musa lepas pada tu. Berkata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding pagar yang aku beki saat ni adalah milik bagi dua orang anak yatim dalam kampung itu. Dalam kampung tu ada dua orang anak yatim yang ayah dia itu sengaja susuk harta di bawah dinding saat ni. Gali, susuk duit bawah tu dan bina dinding di atas tu. Kerana dia takut kalau dak buat pasal tu, habislah anak yatim. Habislah harta anak yatim akan dimakan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, yang gamuk nak makan walaupun itu harta anak yatim. Ya Allah Taala ada berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya ia makan dalam perutnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sudah dah pak dia mati dah, Tuhan jagakan harta anak yatim kerana jasa seorang ayah. Pengajaran kita boleh ambilnya, ayah yang baik, tok yang baik, yang soleh, Tuhan akan jaga bukan sekadar dia, bukan siapa anak cucu dia 4-5 ne lapis Dalam hadis kata, mari tafsir kata ayah, tok dia yang simpan duit kau anak kau cucu ni, tok yang ketujuh. Bukan tok hak seorang dua, bukan ayah dia sendiri, tok dia yang ketujuh. Tuhan nak jagakan sebab keluarga ni keluarga yang soleh. Tok 4-5 ni lapis soleh belaka. Maka Allah Taala jagakan harta dia supaya tidak dimusnah, supaya sapa kepada tangan cucunya, wahai hamba Allah. Maka di sini pengajaran yang besar. Kalaulah kita nak uwi anak cucu kita duduk dalam jaga Allah, bermula dah daripada kita sendiri, wahai hamba Allah. Jadi orang soleh dulu. Jadilah orang yang baik dulu. Duit setiap sekuk yang masuk dalam poket, biarlah menjadi duit yang halal dan tayyibah. Mungkin kita dapat duit daripada jalan yang tidak diredha oleh Allah. Risuahnya, makannya, gotu-goni, na'udzubillah. Maka anak cucu kita yang dapat duit risuah ataupun duit yang tidak halal tadi, mungkin akan jadi gomo dan baloh. Kita mati dah, tapi anak cucu yang akan terima mangsa, akan terima bala daripada perbuatan kita, wahai hamba Allah.
Kalaulah kita pernah buat zalim kepada orang, hutang orang tak saya bayar, duit ada tak saya bayar, pas janji-janji, mungkin Allah Ta'ala akan menjadikan azab dan bala ke atas anak cucu kita sendiri. Mungkin anak kita jadi pasal rok go tu goni panyaon ko rok gapo ko, mungkin yang kita kena guna dalam jarak sah anak kita lebih daripada hutang kita 1,000 tu lagi. Dekat hotel 100 ya. Tapi Tuhan tu bala, ni anak jadi tak sihat, kena pergi cari hospital seumur. Habis 4-5 sekali lagi. Sampai beratus ribu habis. Setelah anak tak sihat lagi. Mungkin itu kerana daripada perbuatan ayah dan ibunya sendiri, wahai hamba Allah. Maka dalam ayat yang satu lagi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang yang nak tinggal di belakangnya keturunan yang dhaif, yang lemah. Kita mungkin debel cakap, kayo cakap ada, tapi keturunan kita mungkin lemah. Yang kita bimbing kepadanya, bimbing takut kalau ayah yang digapo ni gapo nak jadi ke anak, kalau tok yang digoni gotu goni apa nak jadi kepada cucu. Maka Tuhan kata, kalau mun abi Tuhan jaga juga wahai hamba Allah anak cucumu, falyattaqullah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, hendaklah dia jadi hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan dengan soleh dia, bukan sekadar dia boleh tutup tua, tetapi anak dan cucu 4-5 nil lapis, seperti mana dalam kisah ini Allah Ta'ala akan jaga selamatnya dalam keturunannya. Mungkin khutbah pertama sekadar ni dulu, sikit lagi ada khutbah yang kedua sambungannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya, dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Wahai hamba Allah yang saya hormati sekalian, dalam surah Al-Kahfi juga mengajarkan kepada kita satu kisah yang penting, yang mungkin kita ambil daripadanya satu sahaja ayat, iaitu Allah Ta'ala wayahha ashabul kahfi. Ashabul kahfi yang Allah Ta'ala tunjukkan kuasanya, dia boleh tidur dalam gua sampai 309 tahun. 309 tahun. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 tahun yang anak-anak tak makan. Anak-anak tak makan dengan orang yang duk tidur jendera 300 tahun lebih. Ini menjadikan kita lebih yakin, lebih beriman kepada hari kiamat, hari yang Allah Ta'ala akan bangkit kita semula. Wahai hamba Allah, ada kelak, tak ada pelik. Kalaulah kita mati 100 tahun, Tuhan nak bangkit semula, maka itu bukan benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan benda yang kita duk kemari soal kata adakah sungguh ataupun pasal mana pula. Kerana jangan terlupa, yang hancur ini badan sahaja, tetapi roh masih lagi ada dan tidak hancur. Wahai hamba Allah, body yang duk cerang dengan kita ni, body yang duk makan di anak-anak dalam kubur tu, body kita ni yang tanah makan, tapi roh yang dia tubik daripada body dia masih lagi adanya.
Dia masih lagi hidupnya roh itu. Maka tak ada pelik, nah, roh masih ada. Tuhan nak jadi body semula, dan roh itulah akan dikembalikan kepada badan yang baru itu, hai hamba Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bertanya-nya sahabat tak tanya Nabi, naik orang Yahudi tanya Nabi, "Hei Muhammad, curoyak katik haruh. Pasal mana roh ni? Hitam putih, 4 segi ke 3 segi ke?" Maka Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Kerjaan aku, roh ni adalah kerjaan aku, ilmu aku. Aku tak usah nak ayat kepada siapa-siapa. Pentingnya wahai hamba Allah, nah, dalam keadaan yang kita duk jaganya makan body, jangan terlupa kepada makanan roh. Dalam keadaan yang kenyangnya body kita 3 pies sehari kita makan, nah, dah manis lagi, nah, dengan air panas lagi, kafe lagi, gapo lagi, jangan terlupa bahawa roh juga berhajat kepada makanan. Makanan roh iaitu sembahyang, puasa, Al-Quranul Karim, zikir, tasbih. Itu makanan roh wahai hamba Allah. Dalam masa yang kita sibuk dengan dunia, duk mencoba-coba, duk lobo-lobo, duk gebuk dunia, maka jangan terlupa pula satu daripada roh yang duk nak kepada akhirah. Biarlah seimbang, biarlah ada khamsumdun dalam kita nak mencari hidupkan dalam dunia ini. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah Ta'ala cedek kepada kamu, syurga Allah di hari akhirat. Beramallah. Dalam keadaan beramal, jangan terlupa kok dunia ni mun nak hidup sehari dua ni. Tuhan mula akhirah dulu. Tuhan wi kepada roh dulu. Nah, hak mula-mula kita kena cara dia. Hak mula-mula yang kita akan yang kita kena duk tanggungjawab kepadanya. Kerana kalaulah badan dah mati, dah hancur, tetapi kita orang yang jahat, roh kita masih lagi diseksa. Kalaulah orang itu mati, dimaki oleh gima misalnya, ataupun maki oleh boyo, hancur dah badan dia dalam perut boyo gima, tetapi roh, kalaulah rohnya itu roh orang yang fasik, maka dia masih lagi diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri mula-mula sekali, dan kita pada hari Jumaat yang mulia ini, cubalah kita sama-sama merenungkan, buatlah cuba cek rangka kita cek sama macam pi demi semua ke cahaya bomba selalu dah, tapi roh mungkin ramai yang tak ada nak cek. Mungkin ramai yang tak padu kata roh masih demik ke, jadi mari dah ke, nauzubillah min zalik. Maka sebagai nasihat pada Jumaat yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini, dalam masjid yang mulia ini, cubalah kita sama-sama gunakan hari Jumaat ini, hari yang kita nak insafkan diri. Mari nak beki diri, mari nak top tuan tueng sebagai mingguan. Kan top tuan ประจำ สัปดาห์ panggil. การตรวจสภาพ roh วิญญาณของเรา ประจำ สัปดาห์ mudah-mudahan kalau kita duk cek semua, insya-Allah, kalau ada tapung, ada kurang mana kita boleh tapung deh. Kalau lah bocor mana jadi nyakit gapo, kita deh cari obat. Janganlah kita nanti nak taubat, nanti nak cek supaya dengan Firaun dia nak taubat semasa itulah nyawa duk di halkum dah. Supaya dengan korun dia nak taubat semasa dia tu ditelak oleh bumi, duk ngak-ngak dah, baru dia nak mengucap, baru nak beriman, maka telah habisnya masa wahai hamba Allah. Sekadar itulah khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan kisah yang dirayak pada khutbah yang pertama dan juga haruh yang dicerita pada khutbah yang kedua menjadi manfaat kepada kita semua pada hari ini, dan bersama-samalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang menjadi contoh yang paling baik kepada kita. Rasul yang mengajar akan kita bagaimanakah nak jagakan roh
Bagaimanakah nak makan roh supaya dia adalah roh yang sempurna dan penuh dengan iman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصرهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم حفاة فاحملهم وإنهم مرضى فاشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا في أوطاننا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.